tunjuk saya. Okey. Okey. Dah. Okey. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali saya dengan hero saya. So hari ni kita di Brookfield, di Balai Polis Brookfield, menemani pengadu kita berkaitan dengan isu seorang student Universiti Melaya, Nick Farah, yang baru-baru ini telah dihalang daripada mengambil peperiksaan tahun 3 dia kerana beliau masa itu belum tarikh belum sampai jadi untuk vaksinasi, tapi dia tidak dibenarkan untuk mengambil examnya. Jadi sebenarnya kita melihat perkara ini, apa-apa yang dibuat rasanya haruslah diletakkan kemanusiaan itu sebagai asas ya. Kalau cuba bayangkan budak nak ambil exam tak boleh, dia tunggu 6 bulan. Sebenarnya tu universiti banyak juga buat macam ni, tapi untuk bayaran. Kalau tak bayar, tak boleh ambil exam, kena tunggu dia. Patutnya ambil lah exam dulu. Kalau tak nak bagi sangat, result tu pegang lah dulu. Contohnya ni, ditahan budak antara dapat ambil exam. Jadi saya rasa ini pun lebih kurang sama, dan saya rasa benda ini tidak seharusnya berlaku. Perkara seperti ini tidak seharusnya berlaku kerana kita ni bukan nak mendidik orang supaya rosak. Kalau kita buat macam ni, esok dia pula bekerja, esok dia pun buat macam tu ke orang lain pula. Pasal kita tidak mengajar kebaikan. Jadi hari ini apa yang kita mahu adalah supaya pihak universiti benarkan dulu, dan kita sebenarnya untuk dia ni nak pilih vaksin, bukan takkan semua vaksin ambil aja. Kalau kita nak beli kereta pun kita boleh pilih. Ini nak masuk benda dalam badan dia pun mesti student. Jadi dia, ini yang kita lihat tidak seharusnya berlaku lah. Dan saya harap Menteri Pendidikan, kita pun ada hantar surat juga, dan juga mereka yang berkaitan. Tapi saya tengok Universiti Melaya ni dia macam keras. Dia tak boleh ni undang-undang. Dia tak boleh tukar. Ni Quran dia saya rasa. Betul tak? Yang lain rasanya tak ada sebab. Dan tambah-tambah lagi, saya rasa argument yang dibawa juga adalah kerana jaminan telah diberi oleh YBKJ dan YB Taqiyuddin, katakan tidak ada paksaan. Jadi ini tak tahu ni apa paksaan ke benda, lagi pun paksa benda nak masuk dalam sistem. Dan kita pun tak boleh nak nafikan banyak kejadian-kejadian yang tidak diingini juga berlaku. Jadi saya rasa kita minta pihak berkuasa supaya jelas memberi arahan, dan arahan itu tidak boleh melampaui atau melebihi apa keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Ini kerajaan persekutuan, kita tak ada macam tak ada macam tak ada kuasa. Jadi ini tu tak tahu, ada juga yang berlaku, contohnya di setengah-setengah majlis tak boleh baru resin. Ada juga pondok kena wajib pun ada juga. Ada juga ya. Ada juga yang berkaitan dengan larangan untuk dapat bantuan kebajikan. Dan juga ada yang tanah yang kononnya dah diberi pun nak cari balik. Jadi niaga di Kuantan pun sama. Jadi ini yang saya rasa tak masuk akal ni. Dia buat kerja patut-patut, agak-agak lah kita orang kan. Jadi jangan buat kerja yang tak masuk akal, yang menyusahkan rakyat. Pasal ingat ya, apa-apa kesusahan yang kita buat pada orang, kita akan dapat. Tak payah fikir, tak payah tengok jauh. Ini jaminan Allah ya. Kalau kita tolong, kita mudahkan orang, insya-Allah Allah mudahkan kita. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa kita semua kena sanggup, rakyat kena sanggup berdiri untuk membawa kebaikan, membawa unsur-unsur kemanusiaan ini ke dalam kehidupan kita hari ini. Benda 50,000. Wih, bagus tu. Apa yang kita nak didik ke rakyat kita? Denda 10,000. Semayang pun kena. Patut-patut lah. Ya, ada kata orang supaya kita ni wujudkan pertimbangan yang bersifat kemanusiaan. Kalau tidak, semua sekali masuk dalam penjara lah. Penuh penjara ni. Jadi inilah. Jadi saya berharap ya, dengan adanya Dato' Luqman bersama isu ini membawa kemanusiaan, semangat kemanusiaan di hadapan. Saya rasa isu ni insya-Allah kita bagi betul-betul sikit supaya boleh datang kesedaran kebanyakan orang kita ni kadang-kadang lupa diri, sombong, kita tahu lah. Ya Tok ya. Saya ingin minta diri dulu, saya serahkan kepada Datuk hebat saya ni. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Okey, kita jumpa lagi. Kan kita berhubung balik. Baik. Ya, Tok. Okey, jumpa lagi. Baik, Tok. Atau lagi, kita buat video.
Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang berlaku pada Nick Farah Elisha ini sangat menyedihkan kita, rakyat Malaysia. Kerana ini buat kali pertama ianya mengesahkan sebuah universiti memaksa pelajarnya mengambil vaksin. Kalau untuk pelajar baru kita boleh maaf lagi. Tetapi hari ini seorang pelajar yang dibesarkan oleh bapanya dengan susah payah, mendidik anak ni bukan satu perkara yang mudah, tuan-tuan. Banyak pengorbanan dilakukan oleh ayah, oleh ibu, sampai anak boleh masuk universiti, boleh masuk fakulti perubatan, nak jadi doktor. Dah 3 tahun belajar, tiba-tiba kerana tak ambil vaksin, beliau dinafikan haknya untuk mengambil peperiksaan pada 8 dan 9 Jun yang lepas. Jadi ini satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Saya nak tanya dengan kerajaan Malaysia, bukankah Perdana Menteri, bukankah menteri yang menyelaras vaksin mengatakan bahawa tidak ada paksaan akan diberikan kepada mana-mana individu rakyat Malaysia dalam negara ni? Kenapa Nick Farah dipaksa untuk mengambil vaksin? Ini satu benda yang amat-amat tidak munasabah. Dinafikan hak untuk mengambil peperiksaan sedangkan beliau sudah berada di tahun 3. Silap-silap hari bulan nak sambung belajar pun tak dibenarkan. Ini satu benda yang perlu dibetulkan. Seperti mana yang dijanjikan oleh Perdana Menteri, dijanjikan oleh Menteri Sains dan Teknologi, tidak ada rakyat Malaysia yang boleh dipaksa mengambil vaksin ini. Sebagai pelajar perubatan, Nick Farah tahu apa akibat daripada mengambil vaksin. Sebagai pelajar perubatan, sudah pasti Nick Farah sudah mengkaji jenis-jenis vaksin yang ada. Beliau berhak untuk memilih sama ada mahu mengambil ataupun tidak. Beliau berhak untuk memilih jenis vaksin yang beliau mahu ambil dan yang mana beliau tidak mahu ambil. Apa yang dilakukan oleh pihak Universiti Malaya ini amat-amat tidak patut, dan saya yakin keluarga akan mengambil tindakan undang-undang kepada pihak Universiti Malaya. Kerana hari ini masa depan seorang pelajar telah terjejas dan kita amat sedih. Hari ini negara ini sudah jadi macam negara Gestapo, memaksa pelajar mengambil vaksin. Jadi saya rasa kita minta Nick Farah nak cakap dulu ke nak ayah cakap? Ayah cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai seorang ayah, ayah kepada Nick Farah Elisha, perkara yang berlaku ini amat menjadikan kami keluarga. Dan beliau seorang pelajar yang cemerlang, dan dia tahu apa yang baik untuk diri dia dan yang terbaiklah untuk masyarakat sebenarnya. Jadi saya rasa perbuatan Universiti Malaya ni sangat tidak bertanggungjawab lah. Kerana beliau dalam Dewan Peperiksaan, beliau ditahan untuk mengambil peperiksaan. Kenapa beliau tak diberitahu awal-awal lagi supaya masalah ini dapat diselesaikan secara baik? Jadi saya tiada pilihan selain daripada meminta bantuan daripada especially PTIM. Saya sangat berterima kasih kepada Turki yang sanggup membantu saya, begitu dengan Datuk Rahman Adam yang hadir hari ini cuma untuk membantu anak saya ni, untuk meluruskan pembelajaran beliau. Sekian saya serahkan kepada anak saya untuk berkata sesuatu. Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Boleh dengar kan? Assalamualaikum, nama saya Nick Farah. So, saya lah pelajar perubatan yang tak boleh nak ambil exam sebab I wasn't vaccinated. Okay, it's really heartbreaking because me and my friends have studied so hard. I really wanted to just answer the exam, tapi I wasn't able to answer the exam sebab just because I wasn't vaccinated. And it is my right to say no to the vaccine. So just because I said no, kenapa you nak tahan I daripada ambil the exam? I've studied so hard for it, but then that's what the university has been doing to me lah. They prevented me from taking something that I was supposed to be taking. Yeah. It was my right to take the exam, but you took that away from me. Okay. Okay, apa harapan anda pada kerajaan? I hope
pihak kerajaan would help me out in this matter because I want to study. That's the whole reason why I'm here. I just want to continue my study. I just want to be at the hospital with my friends and, you know, become a good doctor one day, inshallah. That's my dream. And I really hope pihak kerajaan can just tolong saya. Oh, yes. And of course, thank you to pihak PPIM, especially Dr. for helping me out with this situation. Thank you. And also Dato' Wen for coming here today and supporting us. It means the world to me. Alhamdulillah. Thank you. Okay. Kita mengharapkan supaya dengan detik hitam pada hari ini, setidak-tidaknya tidak ada lagi pelajar-pelajar yang akan dihalang daripada mengambil peperiksaan, akan dihalang daripada memasuki universiti semata-mata kerana mereka tidak vaksin. Kita tidak mahu benda ni berulang lagi. Sekiranya mereka masih lagi memaksa rakyat untuk mengambil vaksin yang belum tentu selamat. Tidak ada sebarang bukti bahawa vaksin ini kita ambil tidak ada kesan sampingan. Kerana sudah wujud banyak bukti ada kesan sampingan. Nik Farah mempunyai hak sebagai seorang yang mengambil jurusan undang-undang perubatan. Beliau lebih pakar, lebih faham macam mana nak menyelidik apa yang boleh dimasukkan ke dalam badan dia dan apa yang patut beliau elakkan ataupun beliau patut tunggu untuk masa yang sesuai sehingga vaksin ini matang. Biasa vaksin tuan-tuan lebih kurang 5 tahun hingga 12 tahun. Ini nak kata vaksin pun tak boleh, vaksin kecemasan. Jadi semua orang mesti diberikan hak seperti mana yang dijamin oleh Perdana Menteri dan juga YBKJ. Mereka tidak boleh dipaksa daripada mengambil vaksin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.